You janganlah cakap kalau akak tak nak ada je orang nak. Kalau ada orang nak, kenapa you panggil? You panggillah orang yang nak tu. Bila orang bercakap tentang artis, dia rasa malu untuk berniaga kat tepi-tepi jalan semua. Dia tak ada satu pun simptom sebenarnya. Dia kat hospital dengan Mawar dan dah discharge. Dah 3 minggu lah daripada dia first yang dia positif. So, kita tak nak Syafiq tu terpaksa mengharungi kesengsaraan yang sama. Saya sebenarnya nak createkan awareness kepada masyarakat kita yang rata-rata memang tak tahu wanita yang tak ada rahim ni. Mungkin saya kena buat ni kot, kelas motivasi untuk semua orang kot. Kalau ditahan reman tu maksudnya bergari, duduk dalam lokap. Adalah pegawai tu cakap, kalau salah duduk lokap. Saya macam, alamak betul ke ni kan? Tada! Muka ni keluar dah, muka ni keluar dah, muka ni keluar dah, muka ni keluar dah. Maknanya masuklah waktu Ahad. Waktu. Waktu untuk kita mengupas dan waktu untuk kita sampaikan kepada anda cerita-cerita yang berlaku sepanjang minggu ini dalam Industri Seni. Tapi kita nak ingatkan Jana, kita masih belum menang lagi. Betul. Jadi kepada anda penonton-penonton di rumah yang menyaksikan Melodi, kita patuh SOP yang ketat untuk kita membendung COVID-19 ini daripada terus merebak. Kalau tak perlu keluar, jangan keluar dan ikut SOP ketat yang disarankan oleh pihak kerajaan. Ya, betul. Walaupun dah seminggu berlalu, betul, kes masih lagi 3,000 lah. 4,000 semalam. 3,000. Ya Allah. Aduh. Maknanya minggu lepas kita cakap 4,000. Minggu ni masih lagi 4,000. Maknanya kes tak pun berkurangan. Itu sebab ada PKP. Cuba bayangkan kalau tak ada PKP Jana, dia akan terus naik dan naik dan naik. Jadi sama-samalah kita kata ikut seruan kerajaan untuk memastikan dia semakin menurun. Kesian kalau kita tengok ada gambar-gambar pegawai-pegawai perubatan kita, frontliner kita yang kepenatan. Jadi kita kat sini mendoakan semoga frontliner kita dan juga kita semualah terus kuat, terus orang kata sama-sama berganding bahu untuk membantras. Betul juga, membantras COVID-19. Okey, kita mulakan cerita kita dengan cerita yang menariklah hari ini dan cerita yang gembira setelah 7 tahun menanti Jana, akhirnya pelakon, pengacara, produser, tukang bawa motor macam Jihan Miskin. Orang kata menerima berita gembira yang isterinya hamil. Isteri dia Japan kan? Isteri dia Korean kot. Korean? Korean. Annyeong. Apapun, congratulations dan kita dengarkan perkabaran berita gembira Jihan Miskin dan juga isterinya. Semoga dimudahkan. Yalah, kau tu asyik sibuk je manjang. Sama macam YB, nak jumpa pun susah. Selepas 7 tahun mendirikan rumah tangga, pelakon Jihan Miskin dan isteri bakal menimang cahaya mata mereka tidak lama lagi. Alhamdulillah, syukur. Tahniah Jihan, tahniah. Kau ni kenapa? Asyik nak balik awal, balik. Jihan Miskin, lama tak jumpa. Pastinya ramai peminat-peminat nak tahu apa perkembangan terbaru Jihan Miskin sekarang ini. First and foremost, saya rasa saya perlu minta maaf lah pada orang ramai. Sebab saya berhenti berlakon, saya tak bagi tahu siapa-siapa pun. Satu hari tiba-tiba saya stop berlakon dan sampai ke hari ni walaupun saya dah tak berlakon 4 atau 5 tahun, masih bila saya keluar orang akan tanya, abang dah tak berlakon lagi ke? Abang bila nak berlakon lagi? 4-5 years ago, saya berhenti, bukan dari industri, berhenti dari depan kamera sahaja untuk fokus pada syarikat produksi saya. Kami low profile sebab banyak produce dan direct iklan. Sebenarnya saya dah tak berlakon, mungkin this is my first job kot dalam 4 tahun. Saya terima job ni pun sebab Datuk Awi dan juga saudara Azizi Adnan. Jadi sekarang bila saya dengar dia produce Super Tele, saya sangat gembira dan sangat happy dapat berbakti in a way, join balik, bring my energy untuk hopefully menjayakan Super Tele ni. Selepas ini ada tak macam Jihan Miskin terbuka hati untuk nak berlakon semula ke? Mungkin kan, mana kita tahu. For me, dulu yes, memang I have to stop so that orang tahu that saya tak berlakon lagi. Tapi sekarang to me, it doesn't really matter. You produce ke, you buat music ke, you berlakon ke. Kalau you boleh buat, ada rezeki, ada time, boleh buat. Kalau ada kawan-kawan panggil untuk buat cameo ke, boleh. Tapi kalau nak cakap nak pergi balik macam dulu, jadi leading untuk 26 episod 1 jam, syuting 3 bulan, saya rasa payahlah sebab saya nak kena jaga company saya juga. It's fun juga. Saya pun dapat ubat rindu, lama tak berlakon. Datang syuting pula cerita gila-gila macam ni dengan cast yang semua kepala ting-tong. It's a good experience. Bukan itu sahaja, kita ada membaca baru-baru ni Jihan ada berkongsi di laman media sosial. Akhirnya selepas 7 tahun rezeki bakal bergelar ayat tidak lama lagi. Jadi apa yang Jihan boleh kongsikan apabila kata penantian tu
akhirnya dimakbulkan doanya. Jadi apa yang Jihan boleh kongsikan? Alhamdulillah, umur 41 dapat first baby. It's really wonderful. Saya dan juga Julie Camilleri, kami dah kahwin 7 tahun lebih. Dah bersama mungkin lebih 10 tahun. Akhirnya dikurniakan baby. Dan sebenarnya it's really magical and really wonderful. You takkan tahu bila you ready untuk kahwin. You takkan tahu bila you ready untuk dapat baby. Sebenarnya it's not true. Kalau you dah lama in a good relationship and dah terbuka hati untuk ada anak, sebenarnya you akan dapat satu time yang you ready. Ramai couple yang ready sebenarnya, yang nak dapat anak. In this year, kami pun dah sampai ke tahap tu. Alhamdulillah, dikurniakan. Dia pun sekarang dah 7 bulan, dah 30 minggu. Mungkin end of February and early March, baby will be due. So I'm very excited lah untuk this next chapter of our life together. Dan yang bestnya bila umur-umur macam ni kan, 40 lebih dapat baby kan, kawan-kawan semua dah ada baby. You tak tanya pun dia bagi nasihat. Dia bagi tips, dia bagi baju baby. So it's very nice. It's such a great experience for my mother untuk dapat grandchild, dapat cucu. Very excited. Macam mana dengan keadaan kesihatan isteri, kandungan dan juga mungkin ramai nak tahu dah ada buat pemeriksaan jantina ke bagaimana ke? Dah buat sebenarnya pemeriksaan jantina. Belum announce lagi. So far kami dah buat the detailed scan. Alhamdulillah looks good. Semua in order. My wife dia mengajar yoga. Jadi dia masih mengajar tetapi bila dah masuk trimester ni dia pun setujulah. Makin susah sebab dia pun makin besar. Hopefully lepas ni dia akan slow down, fokus pada diri dia lah untuk taking care of her and the baby. Jantina akan diumumkan? Jantina akan diumumkan bila Julie nak umum. Dan saya juga baca ramai juga peminat-peminat, rakan-rakan artis, rakan-rakan rapat yang memberikan doa dan mengucapkan tahniah kepada Jihan dan juga isteri. Apa yang Jihan katakan kepada mereka semua inilah? Sebenarnya kami sangat terharu. So many good well wishes, doa, prayers, also sokongan daripada kawan-kawan. Ada juga yang finally ingat kau ni sampai bila tak nak ada baby kan. Actually it's really wonderful. It's all good energy, prayer for my son yang akan dilahirkan nanti. Jadi sangat happy. Walaupun saya dah not in the limelight, saya pun dah step behind the camera. Bila ada benda yang gembira untuk dikongsi, saya dapat rasa sokongan daripada masyarakat dan orang ramai. Thank you so much for all the support. Kami appreciate dan kami baca semua. Congratulations and semoga dipermudahkan semua. Thank you. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tajuk lagu tu, lelaki tak dihargai. Ya, itu dia. Apa pun kita doakan semoga isteri dan juga isterinya dan juga Jihan kata selamatlah menempuhi melahirkan. Mengandung, melahirkan dan sebagainya. Okey, ni abang ada satu line nak baca. Sebuah konsert yang dinamakan Malaysia Live telah dilaksanakan dalam usaha menyemarakkan industri konsert dan lebih penting memberikan peluang pekerjaan bagi pekerja-pekerja di belakang tabir yang kehilangan punca pendapatan akibat pandemik COVID-19. Jadi, penonton boleh menonton persembahan Noh Saleh, Aizat Amdan, Hakim Rosli, Hil Husaini, Datuk M. Nasir di laman YouTube malaysialive.my. Secara virtual. Ya, secara virtual dan konsert talian ini adalah percuma dan untuk keterangan lanjut boleh lawati platform social media Malaysia Live. Ingat, hari Jumaat ini 29 hari bulan Januari jam 9 malam di www.malaysialive.my. Malaysia Live. Okey, ingat lagi satu, abang. Kita ada soalan nak tanya abang ni. Apa dia? Abang pernah tak rasa tak dihargai? Ada tak isu yang rasa tak dihargai? Itu Yoni Boy. Pejamlah mata, bukalah. Lelaki memang sentiasa tak dihargai, Jana. Kalau perempuan sering dihargai. Pengorbanan seorang ibu lah, pengorbanan seorang perempuan lah, pengorbanan. Lelaki mana ada orang kata macam tu? Ada, hari bapa ada. Sekali je lah setahun. Lagi apa lagi? Macam dulu ada yang tu, 3 suara kan? Jacqueline Victor, Sheila Amzah dengan kali ni? Kali ni kita ada 3 suara juga tapi dia orang kata dia orang ni tak dihargai. Pelik juga. Sebab gabungan 3 nama ni adalah 3 nama besar vokal yang mantap tapi takkanlah tak dihargai. Kalau 3 perempuan orang panggil 3 suara, kalau 3 lelaki nak panggil 3 apa? 3 teruna. Teruna. Okey. Teruna. Kita ada Hil, kita ada Hil Husaini, kita ada Hakim Rusli dan juga Naim Daniel. Apa-apa kita tanyalah diorang kenapa yang tak dihargai ni. Allah, sedihlah. Mungkin diorang kena buat featuring Yoni Boy ke? Yoni Boy. Kalau kau rasa. Okey, kita saksikan ni yang tak dihargai ni apa ceritanya. Oh, lagu Lara tu lah. Yalah. Oh, Cing. Acing.
Nama Hel Husaini, Hakim Rosli dan Naim Daniel, 3 figura yang sedang menjadi sebutan peminat-peminat dalam industri hiburan tanah air ketika ini. Buat julung-julung kalinya, 3 nama besar ini telah bergabung suara dan berpadu emosi dalam menghasilkan sebuah karya berjudul Lara. Wah, hebat nih, hebat. Jom kita tanya. Sebenarnya kolaborasi ini dah dirancang daripada awal dan Alhamdulillah perjalanan untuk membuat lagu ini dipermudahkan dan mereka semua memberi satu kerja yang secara profesionalnya saya boleh cakap sangat tinggi, dan thank you lah kepada Hakim dan juga Naim untuk bersama-sama mencipta lagu yang melarakan semua orang yang menonton. Saya ni jenis orang yang sangat simple. Kalau saya nampak benda tu boleh pergi jauh, boleh memantapkan lagi karier saya okey je. Benda ni sangat best lah, benda-benda yang positif lah. Even Mak Hakim suka lagu ni kan? Boleh kongsikan sedikit konsep MV Lara ni kepada penonton. Ialah sekarang dah ada di YouTube. So boleh tak kongsikan penerimaan peminat yang sungguh menajukkan tentang lagu Lara ni dan juga MV Lara ni? First of all, saya nak ucapkan terima kasih lah kepada anda semua yang telah menyokong lagu ni sampai 2.2 juta dalam masa sebulan. Itu adalah kejayaan yang saya rasa agak besar untuk kami. Dan konsep muzik video itu dia lebih kepada keperitan itu yang dirasai di tempat yang berbeza. So setiap kesakitan mereka itu berbeza. Sebab setiap part tu kami tulis lirik masing-masing. Jadi Hel dia relatekan dengan kisah sedih ni. Saya boleh relatekan dengan kisah sedih saya. So nak menampakkan 3 individu yang tersakiti. Kalian bertiga di bawah bumbung yang berbeza-beza. Syarikat label yang lain-lain. Susah tak nak bekerjasama antara ketiga-tiganya? Tak ada. Saya tak rasa benda ini susah pun. Sebab plan ini berjalan lancar dan saya rasa benda ini boleh jadi pengajaran untuk semua, bukan saja kita tapi untuk artis-artis luar sana juga. Mungkin boleh buat kolaborasi antara company-company lain juga, bukan saja terletak pada satu company. Dia nampak macam susah, tapi kalau ada kerjasama yang bagus, walaupun melibatkan 3 label ke 4 label ke, kalau kerjasama yang bagus, benda tu jadi mudah lah. Macam Hel sendiri bekerjasama dengan Hakim dan Naim. So nak tanyalah, imej pun dah berubah. So macam adakah Hel sedikit sebanyak menukar imej penampilan anda untuk selaras dengan Naim dan juga Hakim tu? Itulah sebab dia orang ni muda sangat, tapi saya lagi muda daripada dia orang. Tak adalah nampak standing, cuma visual itu lebih disenangi apabila saya menyanyi dengan mereka. So nampaklah sebaya semua. Sebenarnya nak tanya dengan Naim dengan Hakim, bila dapat bekerjasama dengan Hel, adakah sebab Hel ni materialnya AJL? Adakah anda nak bekerjasama sebab Hel ni adalah material AJL? Secara jujurnya, sebagai seorang artis, kita kena pandai memilih lagu untuk sustainkan karier kita. Bagi saya, Hel Husaini ni, lagu dia memang bagus lah. Lagu-lagu dia memang berkualiti. Tapi kalau tak pilih, rugilah. Akak cakap apa tadi? Sebab material AJL. Itu salah satunya. Saya pun tak nak pergi AJL. Itu salah satu sebab lah. Dan apa yang saya nak sampaikan, lagu itu berkualiti. That's why saya memilih. Kalau nak ikutkan pasal AJL ke apa, itu kita letak tepi dulu. Yang paling penting sebenarnya apa yang kita nak tunjukkan adalah hasil kerjasama 3 artis muda. Walaupun saya ni dah taklah muda sangat. Muda. Kita orang nak satukan 3 suara muda yang menjadikan lagu Lara ini untuk dendangan semua. Sebelum rekod lagi pun saya tak nampak orang lain. Memang nampak dia kena nyanyi ni. Waktu Aina first datang studio, I thought that single was memang dah confirm untuk Aina. Kalau ditahan reman tu maksudnya bergari, duduk dalam lokap. Adalah pegawai tu cakap, kalau salah duduk lokap. Saya macam, alamak betul ke ni kan? Ya, masih lagi menonton kami dalam Melody. Jaga jarak. Okey, sekarang ni kita nak berhalusinasi sekejap. Berhalusinasi? Bahaya tau berhalusinasi ni. Kenapa? Kalau takut yang bukan-bukan. Tak apa, kalau kita halusinate dia tak apa, kita bayangkan. Tapi tak boleh, takut terbawa-bawa dalam realiti. Oh ya juga kan, lagi satu halusinasi ni orang selalu kaitkan dengan benda-benda tak elok. Macam ada penggunaan barang-barang terlarang. Barang-barang terlarang, betul. Okeylah, kita bersamalah dengan orang yang berhalusinasi tapi dalam muzik. Tapi nak tahu juga apa makna halusinasi bagi pencipta lagu tersebut. Ya, halus permainan dia. Kita bersama dengan Syamel. Hello, Assalamualaikum Syamel. Hai Syamel. Hello, hai. Selamat. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Selamat ber-PKP. Buat apa tu? Biasalah dekat rumah. Tak ada apa-apa kerja. Kita duduk rumah. Duduk rumah pun handsome. Rambut mesti panjang kan sebab tu pakai topi.
Lebih kurang dia dah makin menebal. Dia semakin menebal, dia menebal ke putih semua ni. Benda macam stress juga. Okey, Syamil. Dalam musim PKP ni mungkin ramai orang nak tahu kan apa aktiviti Syamil dekat rumah. Okey, sebenarnya Syamil dekat rumah, PKP yang sekarang ni ada sedikit perbezaan lah dengan yang sebelum ni. Sebelum memang kita totally duduk rumah tak buat apa-apa kerja. Macam yang sekarang ni Syamil ada uruskan kafe, ada juga uruskan few things yang Syamil buat bersama dengan Ernie. Macam ada orang kan buat ada keropok leko, ada fried chicken semua kan. So semua benda berjalan secara online. So banyak ke arah bisnes lah sikit. Masih ada orang kata punca pendapatan walaupun dalam keadaan PKP. Very usahawan kan, Alhamdulillah. Okey, kini kita nak tanya pasal halusinasi ni. Apa yang dihalusinatkannya? Okey. Halusinasi ni special project from Syamil and management sebab setelah sekian lama Syamil tak keluarkan lagu dan akhirnya Syamil keluarkan. Dan halusinasi ni kalau kita nampak yang mana yang mengikuti Syamil, perbezaan dia 100% macam lain lah dengan Syamil punya pembawakan lagu yang sebelum. Dan Syamil start with halusinasi punya vibe lagu yang bunyi fresh, yang bunyi modern, and begitulah. Selepas ini yang mana tahun ini Syamil akan aktifkan diri Syamil untuk mengeluarkan single, duet, solo. And halusinasi ni itself dia mengenai satu perhubungan yang tak sihat, ada toksik dalam tu. Dia dah tak suka, dia tak suka dengan orang tu, tapi orang tu tak nak lepaskan dia, masih lagi simpan dia kan. Jahat kan macam tu kan. Ernie ke ni? Mengata Ernie ke? Tak adalah yang ini tak ada jadi. Dah tak layan dengan bagus pasangan tu dah. Lepas tu tak nak lepaskan dia pula. Gitulah. Okey, ni Siap ada tunjuk-tunjuk bicep. Jana nak tanya satu soalan ni. Tanya Nana. Siap ada tunjuk-tunjuk bicep tu. Syamil tak pernah macam tu. Memang betul-betul unik lah lagu halusinasi kali ni. Bukan bicep saja, dengan ketiak-ketiak sekali dia belanjanya. Beginilah muka saya bila tengok. So persiapan tu mesti angkat berat dan sebagainya kan? Untuk menghasilkan video klip tu. Yang ni semua kerja V ni. Dia cakap, Syamil tak apa, Syamil pakai je macam ni, you akan nampak look good dalam tu. Dan Syamil macam was-was sebab Syamil tak pernah kan pakai singlet begitu di halayak ramai. So yang lagi bestnya bila kita menyanyi macam tu dekat belakang tu sebenarnya kondo-kondo orang semua, orang berlatih dekat belakang. So itu lagi awkward. Tapi sangatlah cantik music video ni. Kita nak tahulah siapa punya idea. Adakah itu request daripada Syamil sendiri? So memang Syamil dengan tim semua duduk bincang, and thank you juga kepada Lenswork Production, Mr. Aaron, kerana merealisasikan apa yang kita orang bayangkan, Syamil bayangkan. Ini hasil daripada kerjasama sama-sama semua fikirkan konsep yang terbaik. Sebab diorang pun cakap, oh Syamil, I tengok you punya music video dulu-dulu ni okey, tapi banyak macam drama-drama lah lagi. Jom kita buat something yang baru sikit. Ada Syamil pun macam setujulah. Okey, alhamdulillah positive feedback daripada semua. Okey. Alright, thank you Syamil. Takut juga kan dia tak boleh terima. Terima kasih banyak-banyak. Itu je masa yang kita ada, Syamil. Dan kepada anda yang nak saksikan, kena saksikan video klip tu. Boleh saksikan di YouTube. Betul Syamil? Syamil gini kan. Okey, selamat ber-PKP. Stay safe. Stay safe everyone. Bye. Okay, baiklah. Okay. Itu Syamil tadi, halusinasi. Sekarang ni kita ada story. Kita nak tengok story seterusnya. Jom kita halusinasi. Cerita apa ni? Tapi korang fikirlah sendiri. Halusinasi. Baiklah, baru-baru ini Melody telah ke lokasi pengambaran muzik video lagu terbaru dari penyanyi Lah Ahmad berkolaborasi bersama Aina Abdul yang berjudul Tunggu Kamu. Wah. Nak tahu juga macam mana agaknya kolaborasi ini boleh berlaku? Jom kita tanya. Single ni tulisan daripada Abang Lah dan manager teks Aina untuk collab dalam lagu ini. Waktu Aina first datang studio, I thought that single was memang dah confirm untuk Aina.
But actually, it was an audition. When I came into the studio, Aina dah prep my mind to sing that night. And it turns out, Abang Lah and Abang Bat suka dengan nyanyian Aina. They chose me. Aina rasa happy because kita semua tahu siapa Lah Ahmad. Aina sendiri belajar, grew up listening to Abang Lah a lot. Especially belajar dia punya teknik nyanyian untuk diberi penghormatan ini. I feel so happy. Lagi-lagi Aina sebagai artis baru. Kita berada di set penggambaran untuk lagu terbaru. Abang Lah kolaborasi bersama dengan Aina Abdul. Ketika saya membuat Aina mengatakan bahawa kolaborasi ini berlaku sebab Aina audition untuk lagu ini. Jadi mungkin boleh kongsikan sedikit kenapa Aina Abdul yang dipilih? Alhamdulillah, memang impian juga nak dapat duet sama dengan seorang penyanyi baru yang sehebat vokal dia macam Aina. Nak kata audition tu tak adalah audition. Mula-mula kita panggil dulu, kita nak jumpa pasal saya dah tulis lagu ni, judul Tunggu Kamu ni. First time datang tu kita orang datang nak meeting dulu, nak jumpa dulu kan dekat studio. Bagi dengar lagu tu sekali dua, terus dia cakap, "Abang, saya dah ready nak record dah bang." Saya pun terkejut, saya tak sangka, ingatkan nak balik praktis dulu, terus record lah. Alhamdulillah dalam 2 take je dia buat dengan cantik, dengan lawa. Memang teringin sangat nak buat satu duet yang best macam tu. Sebelum record lagi pun saya tak nampak orang lain, memang nampak dia kena nyanyi ni. Baru-baru ini kumpulan VE telah membuat kemunculannya di pentas semifinal muzik-muzik kan, yang mana lengkaplah ahlinya kan, kecuali tiada Lah Ahmad. Pastinya ramai yang tertanya-tanya, peminat-peminat VE lah terutamanya, yang mengatakan mana Lah Ahmad, adakah ada masalah antara Lah Ahmad bersama dengan kumpulan VE lain? Saya kena jawab ni. Alhamdulillah, macam sekarang ni pun saya lebih selesa gerak secara solo. Alhamdulillah, macam bila dia tengok sahabat-sahabat saya VE ataupun Rafiq atau Innuendo, bila sahabat-sahabat saya semua keluar dan berkarya balik di muzik ni, kita sebagai sahabat kawan yang duduk di tepi tengok pun kita sangat tumpang gembira, happy. Kita support all the way. Kalau ada rezeki, insyaAllah kita jumpalah mana-mana. Tak ada masalah. Sekarang ni saya lebih senang gerak sendiri. Kita nak pergi mana-mana pun, organizer ke event ke mana-mana, tanyalah boleh buat tak date ni. Saya okey. Saya tak okey, saya boleh cakap je saya tak free kan. Tapi kalau dengan group ni mungkin dia ada susah sikit lah. Dia ni okey, dia tu tak okey, dia ni okey, saya tak free. Saya lebih selesa, senang sikit. Nyanyi sendiri solo ni puas sikit. Soundman dia akan kuatkan suara kita. Kalau group ni kadang-kadang sampai part kita mic pelan je pun nak dengar, so tak puas. Adakah abang merasakan bahawa satu hari nanti mungkin akan ada orang kata kolaborasi ke bersama dengan kumpulan VE? Sebab mungkin ramai peminat-peminat di luar sana yang merindukan kalian semua kembali bersama lah. Kalau ada rezeki, insyaAllah ada. Tapi saya lebih seronok kita nak berkarya, kita nak berkawan dengan semua orang. Kalau saya boleh collaborate dengan Rafiq lepas ni pun boleh juga. Saya boleh collaborate dengan Innuendo pun tak salah juga. Ramai orang lagi. Waktu saya bersama dengan kumpulan lama, dah orang tengok, saya mungkin nak buat benda lain dulu. Kita nak lebarkan sayap lagi. InsyaAllah kalau ada satu rezeki, kalau ada satu masa event yang boleh organize, insyaAllah, why not, insyaAllah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua atas sokongan dan doa yang membawa saya sampai ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya hadiahkan lagu dan album baru saya, Selamat Datang Cinta, khas untuk anda semua. Semoga semua dapat dengar dengan aman. Beli sekarang tau. Ya, itu dia Lah Ahmad. Aina Abdul. Lagu tu mesti. Aina Abdul campur dengan Lah Ahmad. Memang confirm sedap. Yes. Okey, baiklah. Sekarang ni bila cakap pasal lagu-lagu yang sedap, kita berbalik kepada Festival Muzik Anugerah Juara Lagu. Memandangkan kita punya Anugerah Juara Lagu pun kita belum dapat confirm tarikh bila yang akan diadakan kan, sebab kita pun ada lanjutan PKP dan sebagainya. Betul. Tak apa, kita respect keputusan oleh kerajaan kita dan kita siarkan dahulu Festival Muzik AJL. Kita akan imbas kembali mereka-mereka yang pernah mewarnai dan juga pernah beraksi di pentas Anugerah Juara Lagu. Kita tertanya juga. AJL Fest ni ada berapa episod? Ada 4 episod. 2 episod dah ditayangkan, iaitu Ahad lepas dengan Ahad lagi satu. Malam ni episod yang ketiga. Kita ada Stacey, ada Nur Aniza Idris, ramailah mereka-mereka yang akan beraksi. AJL kan dah 35 tahun. Cukup ke 4 episod untuk semua? Tak cukup. Tapi itulah dia, nak buat banyak-banyak pun. Mungkin kita boleh sambung episod 6, 7, 8, 9. Sementara nak tunggu AJL, kita saksikanlah sikit promo Festival Muzik AJL ni. Minggu ni siapa? Ni saksikan. Tadi yang cakap tadi ada Stacey. Festival Muzik Anugerah Juara Lagu. Satu rumpun bersatu angkatan. Ku katakan bye-bye. Jangan ya Laila. Katakanlah, dengarkanlah, percayalah. Tidak mungkin hanya sementara. Saya akan bersama dengan rakan pengacara saya untuk kita imbas kembali apa yang pernah berlaku di pentas Anugerah Juara Lagu sebelum-sebelum ini. Festival Muzik AJL di TV3. Abang trending nombor 1 abang. Dengan 27.7
2.2 tweet. Ya Allah. Kita bagi tahu dia orang lah sekarang. Tak boleh. Kita kena hantar wartawan kita untuk dapatkan statement yang sahih. Sebab dekat Twitter ni semua kadang-kadang belum tentu Tapi sahih. bukan bini dia dah tweet ke? Alamak, tercakap pula. Kita berhenti rehat seketika. Kita akan hantar wartawan ni di call dia orang sekarang. Tapi tu one side abang. Kita kena dengar dua-dua pihak. One side lah. Kita bagi one side dulu this week. Next week satu lagi side. Kita rehat sekejap. Muka tak helok tapi... You janganlah cakap kalau akak tak nak ada je orang nak. Kalau ada orang nak, kenapa you panggil? You panggil lah orang yang nak tu. Dia tak ada satu pun simptom sebenarnya. Dia kat hospital dengan Mawar dan dah discharge. Dah 3 minggu lah daripada day first yang dia positif. Siapa pun kau, akan ada haters, akan ada yang suka. Saya pun beranggapan yang sama juga. Tak semua orang suka saya. Sambil-sambil kita nak tunggu wartawan kita dapatkan tu, ni ada lagi cerita ni. Ni cerita apa pula? Dengar cerita ada drama baru yang memang epik 26 hari bulan Januari ni. Mengisahkan tentang keluarga yang mengharungi pelbagai situasi yang memang epik. Cerita apa tu? Barisan pelakon pun epik juga. Kita ada Kak Lina Pompom, Ellie Mazlin, Norman Hakim, peluang kedua Nabila Razali dan Ismail Zani dan juga muka-muka familiar dalam final lagu Cinta Kita 2 tu. Barisan-barisan pelakon pun memang epik sangat. Nak tahu tak apa yang epiknya? Nak tahu. Kita saksikan VT epik ni. Tapi tak habis baca tweet lagi. Ada. Roll VT epik. Saya Nabila Razali. Dan saya Adli. Saya Ismail Zani. Hai, saya Sarah Kamal. Saya Norman Hakim. Dan saya Ellie Mazlin. Mael, you tahu tak, I nak record video you, I kena buat super steady mode. Kenapa? Sebab I nak go super steady dengan you. You tahu tak kenapa kalau I ajak you keluar, I akan ajak you keluar malam? Tak tahu kenapa? Sebab I boleh bright night you. Nampak? You nak cakap aku gelap kan? Bukan. Nabila, awak tahu tak kenapa saya suka guna single take? Tak tahu. Kenapa? Sebab saya single. Okey. Dan saya nak take you. Take me? Yes. Out for dinner tonight? So far tak ada plan, so on. Yelah, you kan tadi nak I single, nak take me out to dinner kan? Kalau lah kata kita kahwin nanti, kita boleh risau dah tau pasal wedding photo kita. Sebab you dah enhance I. You tahu tak sebab apa? I tak perlukan peluang kedua. Wish, main lagu dah. Sebab apa? Kenapa? Sebab I dah 8K snap you. Abang. Abang tahu tak cinta Ellie pada abang macam cinta Ellie pada skrin Ellie? Tak tahu kenapa. Sebab dia infinity and no boundary. No boundary. Ellie pakai phone apa tu? Pakai telefon Galaxy S21. Kenapa? Okey. Abang ambil. Kenapa pula nak ambil? Supaya Ellie tak boleh iris abang. Kalau nak tengok lagi situasi epik, jangan lupa saksikan Keluarga Epik 26 Januari jam 9 malam hanya di TV3. Ya, itu dia. Saksikan Keluarga Epik nanti. Okey, abang ada satu soalan kat Jannah. Apa tu? Kenal tak siapa Nadia Mustafa? Nadia Mustafa? Nadia Mustafa tak kenal. Nazia kenal. Nazia Mustafa. Siapa pula Nazia Mustafa? Alah, pelakon senior yang rambut halus, hitam, panjang tu. Yalah, Nadia Mustafa lah tu. Nadia? Kenapa kejap Nadia, kejap Nazia? Memang dia buat penampilan baru kot. Dia macam rebranding. Nak clear nama yang sebelum tu. Tak. Sebab kalau type Nadia Mustafa mungkin ada benda-benda kontroversi yang terpalit yang tak nak. So jadi tukar kepada Nazia pun. Macam tu ke? Bagusnya idea tu. Tapi sekarang ni bukan nak cerita pasal dia. Cerita pasal bayaran ciput. Baru-baru ni pelakon senior Nazia Mustafa dia menyuarakan lah kata kenapa bayar ciput dengan bahasa yang kasar, tak bersesuaian, tak beradab. Nak tanya, kan Jannah kan sekarang produce kan? Memang bayaran artis memang ciput ke? Ke producer banyak ambil duit? Kita baru buat, untung pun tak ada. Itu Okeylah, kita dapatkanlah penjelasannya. Ada ke producer yang abang kenal yang... Taklah, tengok dalam Instagram banyak producer-producer kaya, rumah ada gym, ada swimming pool, rumah besar semua. Tapi... yang ada gym, swimming pool tu semua kondo abang. Okey. Kondo. Bukan dia punya lah. Bukan dia punya. Okeylah, kita dapatkan penjelasan. Nadia ke Nazia? Nazia Mustafa. Kak Nazia? Cing.
Bukankah you kata you memang nak train dia as a secretary ataupun Lama menyepi bukan bererti sunyi. Pelakon Nazia Mustafar dengarnya sekarang sibuk menerbitkan drama dan juga filem. Wah, hebat tu. Tahniah. Saya baru habis produce my own filem TV. Sama juga seperti 10 tip tipu bini ini. Tajuk dia Kampung Latah Kena Kuarantin. Latah-latah lah ni. Latah-latah. Boleh cocok? Tak boleh. Ada remote ke? Ada remote ke? Terus sama latah kan? Inilah kita nak tanya kan, bila dah lama tak jumpa, bila kita baca-baca tentang Nazia, katanya baru-baru ini seolah-olah dihina, terasa terhina apabila dibayar hanya RM1,500 untuk 28 scene. Di manakah value Nazia Mustafar sekarang ini? Saya pun tak tahu. Sebelum you nak panggil orang tu, you kena tahulah siapa you nak panggil. Tapi saya sure ini budak-budak barulah. Mungkin tak kenal saya orang lama. Tapi saya pun lama menyepi kan. Jadi saya rasa macam 1,500 tu benda nombor 2. Nombor 1, bahasa tu lah, bahasa. You janganlah cakap kalau akak tanah ada je orang nak. Kalau ada orang nak, kenapa you panggil? You panggil lah orang yang nak tu. Wah, dia cakap macam tu Mungkin tak ada rezeki kot dia. Takkan tak boleh naik langsung. Mas tak boleh deal. Dia kata, itu harga mati. Okeylah, tak apalah. Bagi saya, bukan rezeki kita kan. Bukan pasal RM1,500 tu yang saya marah sangat tu. Marahlah RM1,500 tu. Tapi yang saya marah sangat bahasa tu. Saya rasa orang-orang yang lama-lama yang pernah bersama-sama saya, yang pernah jadi PM apa semua, tak pernah pun bercakap dengan saya macam tu. Saya rasa ini budak-budak baru. Saya rasa company baru. Tak apalah, kita terima je lah. Masa tu Nazia tak cakap ke, awak ni berapa lama kerja? Saya kata, kalau ada orang je nak terima dengan harga tu, kenapa you panggil I? Kenapa you tak panggil orang yang nak terima tu? Maknanya, tak ada orang pun nak terima dengan harga tu. Dan bila saya nak cakap lebih-lebih, dia dah letak telefon. Bila saya up status tu, orang pertama, artis pertama yang telefon saya, Mama Fauzia Nawi. Dia lah yang melegakan saya. Dia kata, dengan adik, sabar. Saya kata, okey. Di waktu itu memang Nazia rasa seolah-olah dihina lah, macam tu? Macam terkejut juga. Kau panggil aku dengan harga RM1,500, lepas tu dah tak boleh deal langsung, lepas tu terhina jugalah rasa sebenarnya. Jadi kan Nazia, adakah Nazia rasa macam okey, senyap bukanlah berarti awak senyap, awak aktif di belakang tabir, awak buat filem, awak buat drama. Disebabkan tak selalu muncul, orang macam melupakanlah sikit Nazia Mustafar ni dan memberi harga-harga yang tak masuk akal macam tu. Ada company yang dia macam ni tau. Sebenarnya bila ada orang yang call yang walaupun dia kenal kita, kalau kita pernah bekerja dengan dia kan sekalipun, boleh tolong akak dengan harga macam ni, satu hari ke, masih boleh deal lagi sebenarnya. Untuk orang-orang baru mungkin dia tak kenal saya lah. Tapi saya tak rasa orang-orang lama lupakan saya. Cuma saya terbatas sebab saya ada my own production. Bukanlah saya meninggalkan, tak ada kata pun saya nak tinggalkan dunia lakonan saya, tak. Bila melihatkan orang cakap lakonan-lakonan ataupun artis-artis yang baru yang tumbuh bagai cendawan ni, apa yang you boleh katakan? Adakah itu ada satu persaingan yang sihat ataupun you rasa macam kadang-kadang apa yang diorang demand tu melampau-lampau sangat sampai menutup perut nasi artis-artis ini? Berarti macam ni. Okey, untuk orang-orang yang baru ni, dia tak boleh nak levelkan macam sama macam orang kita sebab experience kita terlalu lama dengan dia. Tapi walaupun dia orang baru, ada juga ramai yang bagus dalam dunia lakonan. Apa yang dia bagi tu sesuai dengan bayaran dia. Tapi sebenarnya bagi saya sebagai seorang producer juga, saya mesti levelkan. Kalau orang lama, level kau macam ni, payment kau banyak ni. Kita tahu macam mana nak agih-agihkan benda tu. Sebab kita dalam satu projek, kita kongsi beramai-ramai. Ada juga kadang-kadang artis letak harga melampau juga. Bagi saya, bila kita nak letak harga, kita kena sedar diri kita di tahap yang mana, itu je. Ada tak apa-apa nak katakan kepada mereka di luar sana, khususnya lah yang macam tak reti nak menilai value Nazia Mustafar ni? RM1,500 janganlah 4 hari. Tapi saya dah maafkan lama. Jadi siapa-siapa orang-orang baru, saya tahu orang-orang lama tak akan buat benda-benda tu. Orang-orang baru yang baru nak deal harga, kena belajar. Kak, saya nak panggil akak 4 hari ni. Berapa bajet akak? Tanyalah kita dulu. Okey, kita akan tanya balik dekat dia. Bajet you berapa? Okey, macam ni dek. Kau pun tak rugi, akak pun tak rugi. Kita ambil tengah-tengah. Senang je. Belajar nilai seseorang artis, belajar berbahasa. Macam mana cara berbahasa kita nak deal harga tu. Macam itulah. Sabarlah Kak Nazia Mustafar. Kita tahu tau drama Kak Nazia berlakon dekat Indonesia. Kak Nazia kita ni produce lagi. Nazia Mustafar cuba kira berapa banyak filem dia berlakon tau. Dia pelakon filem tau. 1,500 nak kasih untuk 21 scene. Apa tu? 1,500 tu teruk sangat tu. Mungkin dia kena ambil talent lah yang lalu-lalang kan.
Okeylah kita ceritakan pasal ni pula ni bencana COVID-19 ni. Bila bercakap pasal bencana COVID-19 ni, kita dapat lihat yang ramai rakan-rakan artis kita yang juga positif COVID. Antaranya siapa abang? Kita dengar ramailah hari tu Emma Embo dengan suami Ariz Zafril, Mawar dengan Apple Drama Band, Mawar dengan anak dia. Siapa tu? Cik Yam. Aduh. Tapi alhamdulillah Mawar dengan Cik Yam iaitu bekas isteri Fizo Omar dah pun sembuh. Alhamdulillah. Itu yang penting sebenarnya kan. Sebab bila orang besar ni kita tahu kita boleh jaga diri dan sebagainya. Bila budak-budak ni bila kena bencana macam ni tu yang susah. Jadi kita bersama dengan Fizo lah, kita nak tanya macam mana perkembangan Cik Yam yang comel tu dan juga perkembangan bekas isteri Fizo Omar, Mawar. Bahaya juga kalau budak-budak kena. Ya, kita saksi. Yalah, kita dapatkan Fizo Omar. Bukan lautan, dah tenggelam di paya tapi area kampung lagi lah. Rumah-rumah orang tapi di pinggir semua habis lah. Semua habis. Ni nak surut ni ambil masa berapa lama ni? Ni, biasanya dalam 2 minggu. 2 minggu baru surut? 2 minggu baru surut. Sebabnya air ni walaupun kita air dia surut slow. Fizo Omar sebelum ini menerusi perkongsian yang Fizo buat di laman sosial. Mengikut Fizo, nampaknya Fizo ada turun ke Pahang untuk memberi bantuan banjir kepada mangsa-mangsa banjir di sana. Boleh Fizo ceritakan sedikit sebanyak pengalaman memberikan bantuan di sana tu? Alhamdulillah, tim Fizo and Friends kita turun hari tu bukan ada proper plan pun. Masa tu sebelum MCO lagi kita turun kan. So I terfikir macam mana kita nak contribute, nak bantu kat sana. So kita buat crowdfunding dalam masa less than 24 hours kita dapat hampir RM50,000 wang tunai dan juga barang-barang lah. Kita pergi lebih kurang 7 biji kereta, 20 lebih lah kru kita. Kita pergi pada tempat-tempat yang terputus bekalan di Maran, di Temeluk, Kuala Krau. Banyak tempat lah kita pergi yang memang adventure lah. Memang kena naik boat. Kereta 4x4 pun memang tak lepas masuk. So Alhamdulillah lah melihat sendiri kesukaran bagaimana diorang dilanda musibah banjir. Sangat teruk sebenarnya, sangat teruk. Okey, kalau mungkin ada penonton yang nak tahu kan, seteruk manakah itu? Mengikut pengalaman Fizo, setakat mana yang Fizo pergi tu, bagaimana keadaan yang paling teruk dialami oleh mangsa banjir? Adakah terdapat antara mereka yang mungkin mengalami kemusnahan rumah ke, ataupun mungkin dah beberapa hari terperangkap dan sebagainya? Saya terlibat dengan misi bantuan banjir ni dah lama lah, 5-6 years lah. Saya rasa yang ni yang paling teruk lah pernah saya pergi. Betapa teruknya kita orang naik bot tu atas bumbung rumah. Yang bawa bot cakap, okey ini kawasan rumah, bawah ni rumah siapa, bawah ni rumah siapa, dia tunjuk cakap. Dan kita lalu dekat tiang elektrik tu, kita punya kepala tu sama level dengan kabel elektrik. Bila kita pergi hantar makanan tu, dia macam bersyukur sangat sebab tak semua pergi ke pusat pemindahan banjir. Ada tempat-tempat yang atas bukit. So kebanyakan diorang berkumpul atas bukit. So itulah jadi pusat pemindahan diorang yang banyak yang terputus bekalan lah. Bekalan makanan, lilir. So memang sangat teruk lah. Bila begitu pasti yang menimbulkan keinsafan. Menerusi pengalaman Fizo tu, apa agaknya yang boleh Fizo sampaikan kepada kita-kita ni yang berada di Kuala Lumpur ataupun tempat yang tidak terkesan dengan bencana banjir ni, apa yang boleh Fizo nasihatkan lah? First of all kan, ramai orang mengeluh sekarang ni. Kalau kita mengeluh, cuba bayangkan mereka yang dilanda musibah banjir lagi teruk daripada kita sekarang. At least kita ramai hilang pekerjaan, terjejas punca pendapatan. Mereka dahlah menghadapi pandemik COVID, dilanda musibah banjir. Bayangkan apa yang ada dekat rumah, satu pun tak ada. Ada setengah orang tu hilang rumah terus. So apa-apa pun kita bersyukur dan percayalah inilah Allah nak uji kita supaya kita sama-sama percaya pada Allah dengan kita menyumbang, kita membantu, kita bersedekah kepada mereka yang lebih memerlukan dan saya Allah akan tambah rezeki kita. Fizo juga turut mengalami ujian peribadi di mana anak kesayangan dan juga bekas isteri Fizo didapati positif COVID sebelum ini. Jadi saya juga diberitahu yang mereka sudah sembuh sebenarnya sekarang. Alhamdulillah. Boleh tak Fizo kongsikan apa yang dialami oleh anak Fizo, itu Cik Yam ni? Cik Yam ni sebenarnya dia tak ada simptom. Yang ada simptom tu Mawar. Masa tu di bawah jagaan Mawar lah. So Mawar dah mula ada simptom. So dia pergi test lah dengan beberapa orang kawan dia. Dan alang-alang tu dia bawa Cik Yam sekali lah. Tapi Cik Yam langsung tak ada simptom. Bila keluar result dua-dua positif. Nasib baik juga dua-dua positif. Kalau tak saya tengah bayangkan macam mana kalau Mariam seorang masuk hospital. Sebab apa boleh jaga. Kecuali mak ayah dia yang turut positif. So bila Mariam dan Mawar kena sekali
At least Mariam ada orang jaga. So bila masuk hospital, dia di kuarantin di rumah beberapa hari sebelum pergi ke hospital PPUM. Dekat sana, along the way lah, saya pantau, selalu call dan selalu tanya doktor. Saya sampai betul-betul orang kata belajar tentang COVID lah. Membaca, tengok video call doktor. Sebab sebelum ni kita just ambil tahu COVID tu bahaya, tapi kita tak mendalami. Melihat anak saya sendiri, Mariam, alhamdulillah dia sangat kuat, dia tak ada satu pun simptom sebenarnya. Dia ke hospital dengan Mawar dan dah discharge, dah 3 minggu lah daripada dia first yang dia positif. Baru saja semalam dapat jumpa dia, saya rasa seronok sangat. Dia aktif, makan banyak, sihat, semua sihat. Alhamdulillah, Allah masih lagi memberi kekuatan pada dia lah. Syukur alhamdulillah. Sebelum ni kita dah berjaga-jaga tau, sebab kita tahu bahayanya COVID. Tapi dalam kita jaga-jaga pun still kalau Allah nak izinkan pun tetap kena juga. Bila kena, saya tengok orang kena, nasib baik benda tak berlaku pada Mariam lah. Saya tengok keadaan Mawar, kawan-kawan saya kena sangat teruk serius, sangat teruk. Cuba bayangkan kalau kena pada orang yang korang sayang, mak ayah especially yang ada sakit lain kan. So sangat berbahaya. COVID ni bukan benda main-main. Sebab tu saya sangat risau bila daily case makin meningkat. Mungkin kita dah jaga tapi pada saya tidak cukup lah. Mungkin kita kena giatkan lagi usaha kita sama-sama bendung. Kalau berterusan macam ni, apa pun tak boleh buat. Saya setuju kerajaan buat lockdown ni, kita sama-sama bersabar kejap, fight betul-betul sebab banyak dah negara yang dah putus rantai COVID ni. So inilah turn Malaysia untuk buktikan yang kita sama-sama boleh putuskan rantai COVID supaya kita boleh kembali hidup seperti biasa, tidak lagi dalam ketakutan sekarang ni lah. So kita tak nak Syafiq tu terpaksa mengharungi kesengsaraan yang sama. Saya sebenarnya nak createkan awareness kepada masyarakat kita yang rata-rata memang tak tahu wanita yang tak ada rahim ni. Mungkin saya kena buat ni kot, kelas motivasi untuk semua orang kot. Betul, abang. Abang tengah tengok tu, Oppo telah melancarkan satu phone baru. Oh, dekat situ ada juga? Ya, abang tengah baca-baca, terkejut. Kita buat masuk. Tapi kalau abang tengok kat situ, penonton kat rumah pun nak tahu juga apa yang abang tengok tu. Yelah, apa kata kita kasih dia orang tengok jadi sekarang. Jadi kita dapatkan video apa tu? Oppo. Oppo Reno. Tengoklah. Terkejut abang. Reno 5 series is catered to meet the needs of users nowadays. Edgy and trendy color, bringing new upgrade to the devices from the perspective of visual experience and vivid details. If you look at the surface with a microscope, you'll see thickly dotted small spherical crystal on the surface of the normal edgy glass. Hi guys, I'm Azira. And I'm Sophia. I'm not sure if you guys know, we've always wanted to spend more time with each other, enjoy all our favorite moments together, but what we really aspire to do is to dance together whenever we can. We like to do it spontaneously. It will automatically raise the luminosity while ensuring the details and the tone of colors. With skin tone protection, Reno 5 identifies your face and keeps your skin tone even more natural. Take a look inside with the beats and the hustler. You be on the chase and yes, I cut you out. Wrestler, it's just me and my main ones. You can tell we're poppin', never choosing, never wasting time with you. It's not an option. Independent woman who I stand for. With the split screen, you can seamlessly and simultaneously capture every single moment, doubling up your creative capability. You will be surprised at how much fun it can be. You can always interact with each other and come up with something fun in different angles. Have you ever thought that your own reaction could be just as captivating? You can also switch between split screen mode and drag and drop the subscreen freely during shooting, letting you record exactly the way you like. Front and rear cameras can be switched quickly and easily with one click. Ooh. It looks like it helps you to personalize the beautification effect for you, and it doesn't look too white or bright. It's perfect. I know, and not only that, it also provides differentiated beauty effects for group images. Let's try it out. Each individual in the video, girl or boy, young or old, light skin or dark skin, all also have access to different beautification effects, making each portrait customizable to the whole group, and it brings out the diversity of each individual. It can charge from 1% to 60% of its battery power in only 15 minutes. Introducing the Reno 5 Pro variant to bring a variety for our consumers. Comes with two unique colors, Galactic Silver and Starry Black. The Oppo Reno 5 series will receive free gift worth 397 ringgit, which includes
an Oppo Enco W11 worth RM159, an Oppo phone case worth RM129, and complimentary 1-year extended warranty worth RM109. Bring your friend along. Make your pre-order in a pair at any My Oppo space, Oppo official online store, or e-commerce partners, and receive a limited set of BFF friendship phone case and a total of RM100 rebate on your purchase. Wah, menarik ya. Itu dia. Yang ni yang minggu lepas Lizzie datang menjual tu, sekarang ni dah pun boleh dibeli. Yes. Dan juga kita kita tengok Azira Shafina ada tadi, Sofia Liana pun ada. So artis kita pun dah orang kata mula tertarik dengan kehebatan phone baru ni. Jadi pada anda yang rasa-rasa ada bajet lebih ataupun phone dah rosak ataupun perlukan parents yang orang kata tengah cari phone untuk anak study online ni. Inilah masanya, betul-betul kan? Okey, baiklah. Okey Jana, banyak sebenarnya cerita-cerita berlaku yang dalam industri seni, tapi kita sebagai penyampai ni, kita tak boleh nak terjar artis tu sebabkan kita PKP dan sebagainya. Apa yang kita boleh buat ialah kita boleh video call je. Betul. Tapi kalau video call macam kontroversi-kontroversi tu kadang-kadang diorang tak nak angkat telefon. Ya, okey. Kita tahu ramai yang macam bertanya bila nak keluar story ni. Kenapa tak keluar story ni? Kadang-kadang bukan wartawan kita tak cuba dapatkan, tapi artis kita dah cuba dapatkan dengan cara yang baik dan tidak memaksa. Sebab kita faham kadang-kadang privasi artis tu. Okey dah, anggap je lah mereka belum bersedia lah. Betul. Okey. Sekarang ni kita nak bersama dengan cerita, tengok tak, Rahimah Tanpa Rahim. Dia bukan Rahimah Rahim, bukan yang pakai turban tu, bukan. Bukan yang gadis dan bunga. Bukan. Yang ni Rahimah Tanpa Rahim, dan juga kita ada cerita pasal Faizal Tahir. Tapi tak tahulah cerita pasal apa. Faizal Tahir kata masih lagi buat lagu. Okey. Tapi Rahimah Rahim tu baru-baru ni kat bukan Twitter. Rahimah Rahim. Rahimah Tanpa Rahim. Rahimah Tanpa Rahim tu. Lain. Baru-baru ni abang. Dia berjalan si. Itu lagu favourite abang kan? Biasa. Rahimah Tanpa Rahim tu viral di Twitter baru-baru ni. Bila ada yang mengatakan lepas ni adalah drama tajuk Zakaria Tanpa Tu. Sabar. Siapa cakap tu? Biasalah pengguna-pengguna Twitter. Ada je lah. Diorang ni kreatif kan sebenarnya kan? Tapi kalau dengarkan sebenarnya kreatif lah. Tapi kita kena berbalik-balik kepada jalan cerita drama tersebut. Awak tahu tak yang sebenarnya kakak Rahimah Rahim tu pun pernah viral? Dia pernah pakai songkok dengan tudung. Oh, ya ke? Tapi kita tak nak cerita lah. Tapi bukan cerita Rahimah Rahim. Kita Rahimah Tanpa Rahim daripada Jalina Rejab. Kita tanyalah dia punya apa? Producer dia. Producer dia memang kena buat cerita-cerita yang macam berkonsepkan nama-nama viral begini ke? Kontroversi. Dan kita bersama dengan Faizal Tahir juga. Jawab Kak Jai. Acing. Itu Kak Jai. Kepada peminat-peminat drama TV3, jangan lupa saksikan drama Rahimah Tanpa Rahim di slot Akasia yang disiarkan setiap hari Isnin hingga Jumaat yang sudah pun ditayangkan bermula 22 Januari lalu. Yang pastinya drama ini dibarisi pelakon-pelakon hebat seperti Azli Khairi, Putri Aisyah, Hafiz Roshdi dan ramai lagi. Okay, sebenarnya Rahimah Tanpa Rahim ni dia kisah family, ada cinta, ada kasih sayang, ada semuanya lah. Maknanya semua aspek dalam kita punya masyarakat ada dalam tu. Dia punya main story adalah kisah Rahimah yang dibesarkan dengan mak tiri tanpa kasih sayang. So biasalah kan bila dia hidup dengan mak tiri ni, kita ada konflik di mana mak tiri ni sentiasa jealous dengan dia walaupun bapa dia sayang dia. So dia ni membesar daripada kecil dengan keadaan yang tak ada kasih sayang sebenarnya lah, sampai muncul pula seorang lagi watak lelaki, Azli Khairi, Jauhar, hero lah. So Jauhar ni yang sebenarnya penyelamat kepada Rahimah, dan dia bawa Rahimah, dia bela Rahimah. So itu konflik Rahimah dengan keluarga dia. And then barulah timbul isu Rahimah ni yang sebenarnya dia tak tahu bahawa setelah umur dia 20 lebih dia tak ada rahim. Isu Rahimah dia tanpa rahim ni, orang kata subplot kepada cerita ni yang menjadikan satu isu yang Nurul, watak Izzati akan gunakan isu tu lah untuk orang kata apa, memperlekehkan dan mempersendakan kehidupan Rahimah. Tapi cerita ni kena tengok lah. Kalau penonton nak tahu dengan keadaan title yang macam tu, apa kesudahannya, diorang kena tengok sampai 28 episod lah. Okey Kak, belum lagi ditayangkan di kaca TV, munculnya kontroversi di mana masyarakat di luar sana dan netizen di luar sana ada yang
cakap macam tak ada cerita lain ke nak ditayangkan. Apa yang paling tak best ni Kak? Ada yang mengatakan lepas ni muncullah drama-drama seperti Zakaria tanpa. Apa yang Akak Zai selaku penerbit ingin katakan tentang masyarakat di luar sana yang berkata sedemikian? Okey, sebenarnya kan saya pun baca jugalah sebelum keluar lagi rata-rata masyarakat kita, netizen-netizen kita dah bercakap pasal isu ni. So bagi saya satu yang pentingnya publicity. So maknanya saya dapat free publicity kan. Maknanya bila orang bercakap orang akan tengok. Cuma diorang kena tengok cerita ni. Kita kena faham rahim tu bukannya rahim yang ada dekat perempuan tu. Rahim ni ada banyak makna kan. So kita kena faham cerita ni dulu. Kita kena tengok cerita ni sampai habis. Cuma saya rasalah title Rahimah Tanpa Rahim tu satu title yang catchy, yang orang akan tengok. Saya sebenarnya nak createkan awareness kepada masyarakat kita yang rata-rata memang tak tahu wanita yang tak ada rahim ni. Sebenarnya tak ada apa pun. Title ni sebenarnya tak ada apa. Cuma gimmick sahaja. Saya tak nak keluar dengan title yang biasa. Takkan saya nak keluarkan title Aku Cinta Padamu lagi kan? Ataupun Jodoh Kita Bersama. Betul tak? Jadi saya rasa title ni mungkin satu benda yang orang kata lain yang akan attract penonton untuk tengok. Itu tujuan saya dengan penulis skrip saya lah. Kepada penonton-penonton di luar sana, especially penonton-penonton Akasia dan juga penonton-penonton Melody, saya harap dapat saksikan sepenuhnya 28 episod Akasia saya yang bertajuk Rahimah Tanpa Rahim. Sebab kita ada ramai pelakon dalam cerita ni, and then you can tengok watak Mak Ani, Liza Abdullah sangat-sangat terkesan lah. Even kita dah edit 28 episod, sangat terkesan dengan watak Liza Abdullah. So saya harap penonton akan dapat menonton sampai habis. Faizal Tahir merupakan ikon muzik yang sememangnya hebat. Walaupun negara kita dilanda wabak COVID-19 ini, semangat Faizal Tahir tetap membara dan Faizal sentiasa menyajikan karya-karya yang menepati cita rasa panggilan. Syabas Faizal Tahir. Kita macam dalam industri hiburan ni sebenarnya penggunaan teknologi tu memainkan peranan yang penting. Macam kita buat muzik apa tu semua mesti boleh hantar file ke orang, guna email apa benda semua kan. So tak terasa tapi tak terasa sangat sebab masih boleh bekerja. So masih macam biasa producing lagu apa semua, dan salah satu lagu yang akan keluar tak lama lagi hasil air tangan hasil kerja saya dan juga beberapa rakan artis lain dalam industri adalah lagu Baik Semula. Lagu ni sebenarnya sebuah lagu yang sangat special pada saya sebab permulaan tahun, and then dapat bekerjasama dengan TV3 dan juga AJL untuk menyampaikan sebuah lagu yang sebenarnya nak memberikan semua orang untuk bersabar dan mengambil iktibar, ambil benda-benda yang positif daripada apa yang kita dah lalui tahun lepas lah. Faizal, kalau kita lihat kan dekat media sosial sangat aktif. Macam tiba-tiba boleh keluar dengan lagu Sumanda kan. Macam video klip buat dekat rumah aja kan. Lepas tu lepas dah keadaan macam pulih sedikit, awak keluar dengan lagu Empat Dara. Itu pun video klip buat asing-asing. Empat Dara duduk di tepi sungai, duduk menjerat si ketanah. Masuk. Tapi macam apa yang boleh Faizal katakan pandemik ini tidak menyekat kreativiti Faizal? Sebenarnya masing-masing juga. Macam saya punya perangai memang saya perasan dia kecil adalah bila saya ni bekerja ada pressure, hasil yang keluar tu dia lain sikit lah. Kadang-kadang ada setengah orang tak boleh kerja ada pressure kan. Tapi macam saya ni bila ada pressure, bila orang kata sampai satu jalan buntu atau rasa susah, benda yang keluar lagi orang kata out of the box. So pada saya all this pandemic apa semua memanglah of course dia orang kata affect semua orang. Macam saya terlibat dengan muzik so bernasib baik sebab kita banyak menggunakan kreativiti. Kita cari jalan-jalan lain lah untuk orang kata keluar dengan idea, and then cara marketing pun kena lain sekarang. Okey, lagu Baik Semula tu kita ceritakan tentang pandemik inilah, COVID ini kan. Untuk lagu Sumanda dan lagu Empat Dara adalah lagu-lagu yang catchy, yang menarik perhatian orang, di mana ada saya terbaca satu komen dia kata best Faizal buat lagu-lagu macam ni, diorang tak stres dekat rumah, ada hiburan yang macam okey, lari sikit daripada benda-benda yang serius. Jadi apa yang boleh Faizal katakan tentang itu? Orang macam sekarang ni pendengar-pendengar nak lagu-lagu yang ringan, yang boleh masuk kepala. Bila ada barang baik, bila ada benda baik, kita nak share dengan orang. So dalam keadaan pandemik ni kita tak naklah bagi orang lagi stres, bagi dengar lagu yang macam putus cinta orang pun lama aku tengah stres, tak boleh keluar rumah, tak boleh kerja semua, kau bagi lagu-lagu macam ni kan. Apa yang saya boleh bagi as orang kata entertainer, berkongsi hasil-hasil karya yang boleh buat orang tak
tak stres sangat and enjoy life and nampak benda-benda positif dan kebaikan yang masih adalah hidup kita ni yang masih kita boleh ambil lah. Sebagai seorang yang berpengalaman kan, ada sesetengah penyanyi yang saya dah interview juga apabila mengalami saat-saat macam ni terus macam rasa down, rasa macam tak boleh nak buat apa disebabkan tidak ada income yang selalu diorang dapat dengan cara membuat persembahan di luar kan. Jadi ada tak apa-apa yang Faizal ingin katakan? Mungkin saya kena buat ni kot, kelas motivasi untuk semua orang kot. Itulah, positivity tu satu benda. Tapi kita nak stay positif ni susah. So time-time ni lah sebenarnya untuk kita buat benda-benda yang kita tak boleh nak buat, yang kita tak pernah terfikir nak buat. Ni macam saya, Alhamdulillah bernasib baik diberi hadiah daripada Tuhan, boleh buat lagu, boleh produce. Tapi mungkin ada yang tak boleh buat macam tu kan, kita faham. But then maybe this is your time untuk try lah benda-benda macam tu, because music masih boleh ditulis, boleh dinyanyikan, boleh dirakamkan. Cuma tak boleh kita nak persembah secara live. But there is still income out there yang kita boleh buat melalui cara-cara lain. So sebagai orang kata, kalau nak stick dengan nama penyanyi sahaja susah. Serius, saya pun ada jumpa kawan-kawan dalam industri yang memang down sebenarnya, macam you cakap tadi apa semua kan. Sebenarnya dalam keadaan macam ni kan kena banyak support lah kawan-kawan. Memang kena banyak support sebenarnya. Saya sebagai followers awak pula, saya suka satu benda ni. Awak suka buat apa? Borak barang baik. Orang sentiasa menunggu-nunggu apa sketsa lepas ni, apa lagi yang awak ingin tonjolkan bersama kawan-kawan awak, Karim tu semua kan? Borak barang baik ni pun tercetus sebab masa tengah PKP yang first hari tu kan. Saya sebelum ni pun Alhamdulillah macam universiti ataupun private companies panggil saya buat sharing session. Rasa macam lecturer buat kadang-kadang sebenarnya macam awkward kan. Tapi orang panggil untuk share experience apa semua. So benda-benda yang saya rasa saya boleh share dengan orang, saya share lah melalui borak barang baik ni. So anything good yang saya boleh share, saya akan share dekat situ dengan harapan yang orang boleh ambil benda-benda tu dan always stay positive. Itu je harapan saya bila keluarkan benda macam ni. Macam saya cakap tadi, ini cara kita cari cara yang lebih kreatif untuk reach out to people. So that is social media. Sepatutnya tak perlu ada alasan sebenarnya. Banyak benda boleh buat dengan social media ni. Bila orang bercakap tentang artis, dia rasa malu untuk berniaga kat tepi-tepi jalan semua. Saya tahu kadang-kadang saya ni selalu mengundang marah orang kan. Kadang-kadang tak nak pun. Mana ada orang yang suka minta kena maki? Tak ada. Dekat 200 kilo ini habis dalam sebelum ini pelakon Saharul Rizwan menjadi tumpuan ekoran tindakan beliau berniaga pisang menjadi buah mulut warga maya. Pelbagai persoalan ditimbulkan. Lebih lanjut, jom kita dengar sendiri dari Saharul. Syahrul Rizwan, sebelum kita bermula dengan lebih lanjut kan, nak ucapkan selamat hari jadi yang ke-berapa belas ni Syahrul? Yang 31 tahun ni. Alhamdulillah 31. Dalam usia 31 tahun dengan karier masih di kemuncak, meniaga bedah macam-macam. Apa agaknya visi dan misi Syahrul yang seterusnya lah? Pada tahun 2020 dengan datangnya bencana COVID tu, benda tu banyak sedarkan saya yang mana sebagai seorang pelakon, kita kena ada backup plan. Pada tahun 2021 ni ada a few plan yang saya dah buat dari segi lakonan, saya akan teruskan juga. InsyaAllah pada bulan hadapan kita akan lancarkan produk tudung daripada luar saya sendiri. Pelbagai perniagaan tak kurang juga yang melantik Syahrul sebagai duta dan sebagainya kan. Dengan pelancaran produk yang menjadikan Syahrul sebagai duta pada hari ini, terjawablah segala gimmick-gimmick sebelum ini di mana Syahrul berniaga pisang di tepi jalan dan sebagainya. Jadi bila Syahrul berniaga pisang tu, orang minat yang risau yang kata Syahrul ni tak cukup job dan sebagainya. Apa yang boleh Syahrul jawab pada mereka lah? Dia sebenarnya bukan gimmick. Waktu tu Aceh yang jual nangka, jadi saya jumpa dengan Aceh. Saya tengok kepribadian Aceh tu, dia sanggup untuk berniaga kat tepi-tepi. Kadang-kadang kita tengok bila orang bercakap tentang artis, dia rasa malu untuk berniaga kat tepi-tepi jalan semua. Tapi sebelum ini pun saya pernah berada di bazar-bazar Ramadan untuk produk wife saya. Jadi bila saya dapat mesej tu, dia timbul, ada lagi persepsi menganggap yang seorang artis ni mungkin banyak duit. Tapi sebenarnya kita sebagai pelakon di Malaysia, kita taklah seperti yang dirasai oleh semua orang. Macam mana sekalipun rezeki tu kita kena cari, kalau duduk memang tak akan dapat. Mana Syahrul tak ada masalah berniaga pisang ke berniaga barang-barang apa sekalipun di tepi jalan, di pasar malam dan sebagainya? Tak ada. Sebab saya pun di kalangan circle-circle saya ramai yang menjual-jual di tepi jalan. Kadang-kadang sebenarnya kita sebenarnya kena pilih lah antara fame ataupun duit. Sekarang ini duit tu kita kena cari. Berniaga kat tepi jalan ni kadang-kadang income dia orang lebih daripada doktor, pelakon, selebriti. Kita je tak tahu. Kita menganggap satu profession yang duduk dalam office ataupun yang glamour, dia orang banyak duit. Tapi sebenarnya cash reserve orang yang berniaga di tepi jalan ni lagi tinggi income dia daripada kita. Sebab apa kita nak malu, asalkan kerja tu kerja halal, kita teruskan je. Adakah Syahrul merasakan persepsi itu perlu diubah? Dan sebenarnya rakan-rakan selebriti lain, kawan-kawan artis Syahrul juga tidak patut berasa malu berbuat demikian. Seandainya bukan terpaksa
rasa sekalipun. Bila cakap tentang persepsi ni, dia akan datang mengikut situasi keadaan kita. Keadaan saya, alhamdulillah masih lagi ada kerja yang ditawarkan, masih lagi orang nak. Tapi apa perancangan kita sebelum tu? Macam saya cakap, persepsi tu bila kita bujang, pandangan kita terhadap nak cari rezeki tu mungkin cukup untuk kita seorang. Bila kita dah ada anak, isteri, kita bukan fikir untuk sebulan akan datang, kita fikir 10 tahun akan datang, apa yang kita sediakan untuk keluarga kita. Berlakon adalah passion saya dan insya-Allah satu hari nanti passion tu akan bantu saya dalam perniagaan saya. Itulah betul Pak kata Syarul. Artis Malaysia ni bukan macam artis Hollywood. Betul. Bukan Hollywood lah. Kita tak sama dengan Indonesia pun. Indonesia boleh kaya, berlakon, menyanyi dan sebagainya. Artis Malaysia ni... Sebab Indonesia bayar USD. Oh, yalah, tapi population yang pula banyak mana. Ramai, rating dia tinggi kan. Jadi baguslah tindakan yang Syarul buat tu, maknanya mementingkan keluarga. Ya, betul. Sekarang ni apa boleh jual je lah untuk kelangsungan hidup kan. Maksudnya tak boleh bersandarkan hanya pada satu kerjaya saja. Siapa-siapa pun lah kan. Bukannya artis je. Siapa-siapa pun kalau boleh, siang kerja office, balik kena bawa apa jadi rider pula. Okey. Dan sekarang ni kan konsert tak boleh, syuting tak boleh. Betul. Jadi tapi duit rumah kena bayar. Duit kereta kena bayar kan. Jadi itulah antara benda-benda yang kita harus buat di saat-saat yang mencabar ni. Betul. Okey. Dan sekarang ni Jana, apa lagi kita discusskan tadi? Yang tengok Twitter tu belum lagi lah. Kalau yang dekat Twitter tu sangatlah berat isu dia. Kita pun tak boleh nak rungkaikannya. Tak apa-apa, kita akan hantar. Sebab dia melibatkan maruah, melibatkan hubungan kekeluargaan. Kita jangan cakap banyak, kita hantar Echa ke Iza ke adik ke untuk cover story tu. Sekarang ni kita cerita pasal Syuib ni. Katanya nak berehat seketika. Okey, bila bercakap pasal Syuib ni, ada netizen-netizen yang mendakwa Syuib melepaskan kerjayanya di Hot FM kerana terpalit dengan kontroversi lalu. Oh ya pula. Ada pula yang mendakwa dia bukan melepaskan, dia dilepaskan. Jadi mana satu ni? Jadi kita dapatkanlah Syuib. Mungkin nak lebih fokus kepada bisnes. Bisnes pula tengah buat duit sekarang ni kan. Apa-apa pun all the best lah Syuib Dan kita jawablah apa pertanyaan netizen. Jutawan tau. Cheers. Penyampai radio juga pelawak, Syuib telah pun membuat keputusan untuk meninggalkan geng Pagi Hot di Hot FM setelah 2 tahun ke udara bersama Syuk dan juga Fizi. Dan Jumaat lalu merupakan hari terakhir Syuib bersama mereka di Konti Hot FM. Kita nak tahu lah perancangan Syuib selepas ini apa dia? Dalam industri saya dekat 10-11 tahun, dah macam-macam saya buat, macam-macam yang saya dah dapat. So saya rasa saya nak bermain di bidang yang saya belum capai betul-betul kejayaan yang saya nak. So tekanan tu memang ada. Saya dah fikir dah selepas saya keluar radio, saya punya bidang ni dah lain. Mungkin hari-hari pergi ke office sambil mendengarkan Hot FM. Pukul 12 lebih kalau hari Ahad mungkin boleh tengok melodi, meninggalkan benda yang saya suka macam sekarang ni. Kalau kita lihat kan Syuib kan, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat-sangat mencabar untuk Syuib kan. Kontroversi yang sangat panas tentang lah. Orang kata ditahan reman oleh SPRM, tapi sebenarnya awak diminta untuk memberi keterangan sahaja. Jadi macam mana sekarang orang cakap susulan kes itu? Pertama saya nak betulkan, saya tidak ditahan reman. Kalau ditahan reman tu maksudnya bergari, duduk dalam lokap. Adalah pegawai tu cakap, kalau salah duduk lokap. Saya macam, alamak betul ke ni kan? Alhamdulillah, lawyer saya dah follow up dengan SPRM, Syuib dan juga company saya tidak ada kena-mena langsung dengan kita tidak terlibat langsung. Ada hikmah di sebaliknya. Macam contohlah sekarang ni, masa mula-mula saya dan company dikaitkan dengan SPRM, memang seminggu, 2 minggu, sebulan tu adalah hari yang teruk hari-hari. Tapi bila macam gini, dia umpama kemenangan yang kita boleh menolak segala tomahan, kecaman orang-orang yang kadang-kadang saya pun tak faham kenapa boleh menulis macam tu. Sedang kontroversi itu hangat diperkatakan, adakah macam orang cakap sedikit sebanyak perniagaan Syuib terjejas? Saya dapat tahu macam ada yang pergi maki hamun lah, apalah semua, suruh tutup semua outlet lah, apa semua. Jadi apa yang Syuib boleh katakan tentang itu? Memang adalah orang yang pergi ke awak, maki hamun awak, suruh tutup? Ada yang memang datang directly ke depan muka dan bercakap, tak sangka boleh buat kerja macam ni. Saya macam, belum jatuh hukum apa-apa lagi, masih awal lagi, kenapa dia boleh cakap macam tu? Bila saya pergi office, bos, betul ke bos benda ni bos? Mak bapak saya pun dah tanya ni kan. So kawan-kawan saya pun dah tekan-tekan saya kan, apa-apa kerja lagi kat situ kalau makan duit haram. Tuan kan benda tu secara direct betul. Saya rasa macam, gila lah rupanya sebesar itu. Jadi kan Syuib, macam mana boleh terkait awak sekali dalam pengubahan wang haram ni? Tu kawan awak ke, kenalan-kenalan biasa ke, sampaikan awak dikaitkan sekali? Yang paling besar
besar tu saya tak kenal. Tapi nama yang di bawah-bawah dia tu, yang dikaitkan tu, saya kenal. Kita buat JV, so dia invest certain amount. Saya pula kenal orang tu dah lama jugalah, setahun lebih. So saya tak nampak ada hanky-panky pada dia. Bila siasatan telah pun selesai, yang saya kenal tu pun sebenarnya dia pun tak ada kena-mengena langsung dengan Macau scam. Allah tu memberi ujian kepada insan-insan yang mampu, dan segala apa ujian ni pun ada hikmah di sebaliknya. Sekarang ni pun dah terbukti dah buka drive-thru untuk awak punya perniagaan, dan saya dapat tahu beratur panjang Syuib, kereta-kereta semua kan. Awak lah yang menyebabkan jam dekat Jalan Berserah Kuantan tu. Tapi kan ada satu juga cerita, katanya Syuib buat perniagaan tanpa lesen. Dah lah tak ada lesen, tak ada kad kesihatan pula tu. Macam mana Syuib buat kerja tu semua, orang dah ramai beratur tak ada kad kesihatan, tak ada lesen. Apa yang awak boleh ceritakan tentang tu? Salah, memang akan salah. Itu saya mengakui, tim kami mengakui ada sedikit kepincangan, kekilafan dari segi bab lesen. Mungkin kami teruja nak buka. Jadi date dah dapat, pekerja semua dah ada. Sekejap lagi tanya-tanya Rana, mana pula lesen ni tak sampai-sampai ni. Oh, besok pagi sampai, jangan risau. Kedai buka, lesen pun sampai. Sekejap lagi kedai buka, lesen tak sampai-sampai. Sekejap lagi yang sampai siapa? Majlis Pembandaran yang sampai. Jadi kenalah saman. Okey, itu memang kesalahan yang kami akui. Sebab segi SOP pula, kemungkinan kami ada SOP yang kami terlepas pandang. Saya cakap dengan tim saya, SOP ni bukan satu benda yang main-main. Kami berikan yang terbaik untuk SOP. Bila ramai pula, bila kita pandang daripada jauh macam kenduri. Jadi mengundang orang datang. Saya juga mohon maaf lah kepada Majlis Pembandaran Kuantan, mohon maaf kepada pihak polis yang kat sana kerana kekilafan itu. Ada apa-apa yang Syuib ingin katakan kepada mereka yang terus menyokong? Kita tolak yang mana nak kecam-kecam tu. Mungkin yang kecam tu sekarang dah macam buka mata lah terfitnah pula si Syuib ni kan. Siapa pun kau, akan ada haters, akan ada yang suka. Saya pun beranggapan yang sama juga. Tak semua orang suka saya. Saya minta maaf kalau ada terkurang. Saya tahu kadang-kadang saya ni selalu mengundang marah orang kan. Kadang-kadang tak nak pun. Mana ada orang yang suka minta kena maki, tak ada. Tapi kadang benda tu jadi juga. Allah saja nak test kan. Saya redha saja. InsyaAllah saya maafkan semua orang yang mengata tentang saya. Buat apalah saya nak simpan-simpan, nanti susah. Nanti kat padang mahsyar nak mengangkat-angkat nak cari saya. No worries, saya maafkan. Itu dia. Tak ada lagi suara Syuib di radio pagi-pagi. Tapi mesti ada perancangan yang akan dilakukan. Dan pastinya peminat-peminat Syuib akan merindui lawak-lawak jenaka Syuib di radio pagi-pagi. Apa-apa pun, kita tertanya juga siapa yang bakal menggantikan Syuib. Syuk ada lagi. Syuk ada lagi. Masih lagi di radio. Fizi ada. Fizi ada. Okay. Syuk ada, Fizi ada. Mungkin ada penampilan baru yang akan ditampilkan nanti. Kita kena tunggu dan lihat. Betul. Jangan tak teringin nak buat radio? Sebabkan radio ni dia punya jadual dia memang sangat, orang kata, alah, tak nak bangun pagi kan? Tetap. Tak nak bangun pagi kan? Kita suka macam kerja office hour macam tu. Cuma dia tak boleh miss langsung setiap hari. Ya, betul. So agak susah lah, ada kekangan sikit dekat situ. Okey, kita tunggu dan lihat siapa yang akan bersama dengan trio tu lagi sekali lah. Itu pasal trio kan, dekat Hot FM. Sekarang ni kita kembali pada di Twitter lah. Allah, sukalah tweet telah meningkat kepada 29,000. Okey, sambil-sambil kita tengok Twitter ni, apa kata kita berhenti rehat seketika dan kita akan kembali dalam melodi dengan cerita yang dah tak ada cerita dah kot. Tapi tak faham motif video tu abang. Motif video yang on the phone tu. Berhenti sekejap. Kita berehat seketika, kita kembali selepas ni. Kau ni sabar-sabarlah nak gosip pun. Nantilah, tak payah tahulah. Tu tengok minggu depan. Acik. Sekejap. Tunggu. Kau macam. Ya, okey abang, jangan seronok sangat abang bukan tengok cerita seronok, tu. abang terkejut. Abang baru tengok ni. Abang baru tahu. Ya. Dia dah seharian dah abang berlega-lega di Twitter tu. Aduh. Okey, baiklah. Abang, kita nak nyanyi sikit untuk abang. Apa dia? Ala payung, ketipa tak payah payung. nyanyilah, kan kena kecam pula. Taklah abang, kena kecam tu biasalah. Dah asam garam sebagai public figure ni katanya. Okey, baik abang. Lagu tu adalah lagu ketika zaman P. Ramlee. Mengingatkan dipetik daripada filem Nujum Pak Belalang. Ya. Lepas tu kenapa? Okey, dalam sabar. Okay. Ada relate dia dengan story ni. Okay. Dalam filem Nujum Pak Belalang tu, abang ingat tak ada satu scene belalang keluar. Kata bapak bilang bapak tak ada di rumah itu. Bapak suruh bilang, kata bapak tak ada di rumah. Jadi? Maknanya sama dengan situasi yang berlega-lega di Twitter tu. Tapi
kita akan hantar wartawan kita untuk siasatlah cerita ni. Kita tak boleh nak cakap siapa, mengapa dan kenapa. Netizen kena rungkaikan sendirilah. Jadi netizen ingat, minggu ni mulai hari ni anda kena kerja keras. Kau bagi homework pula ke netizen. Bagi tanggungjawab. Bagi tanggungjawab untuk netizen supaya kita ada story. Okey lah. Apa-apa pun tak kisahlah datang daripada netizen, kita cuba dapatkan tuan punya badan lah. Itu baru sahih orang kata. Itu yang lebih sahih. Okey. Sambil abang nak baca ni, lagi kita tengok pula tweet dekat Twitter. Daripada kita tengok yang trending sekarang tu, kita tengoklah juga #melody. Ya, orang kata apa? Okey, baiklah. Untuk puji-pujian. #melody ni semua puji-pujian je selalunya. Jana cantik lah, Jana macam baby Jana doll lah lawa. Kau yang buat silap, kau nak salahkan Tuhan? Apa? #melody TV3. Ada ke cerita ni? Kau yang buat silap, kau yang nak salahkan Tuhan. Bukan kita yang buat silap. Mungkin ada tadi dia artis tu tercakap ke. Mungkin ada. Okey. Allah. Takut nak sebut. Apa dia? Si tu ada pula dekat Melody. Siapa tu? Si curang tu dia memang tengah menjadi bualan lah sekarang ni. Tak tahu, dia cakap si curang ni ada pula dekat Melody. Abang ke yang curang tu? Bukan. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, aku jauhkan aku daripada dugaan-dugaan wanita yang cuba untuk menguratku. Sekejap, aku nak tanya. Dekat Melody ni ada 2 orang je. Kita ataupun Abang Awal. So Arul Arjunaindi, dia Arul. Si curang ni ada dekat Melody. Siapa curang tu? Awak tweet balik. Okey. Lepas tu kita ada pula nak tanya kenapa tak interview video call Naim Daniel. Okey lah. Kita biarkan wartawan kita buat kerja lah. Kita tak boleh spekulasi kan. Ingat. Naim Daniel tak apa. Naim Daniel kita simpan minggu depan nanti ke insya-Allah kita panggil Naim Daniel lagi. Okeylah, untuk itu sekian saja masa yang kita ada untuk hari ini. Kalau ada apa-apa tersalah kurang tu kita minta maaf lah kan. Betul, sama-sama. Kalau ada kesilapan dari pihak kita mohon maaf daripada wartawan kita. Yes, dan untuk itu tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Berdiri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Ingat tau ada kerja tau. Homework tu jangan lupa minggu ni. Nak submit bila cikgu? Kalau boleh esok lah. Okey.